Dan kita masuk segmen yang agak merunsingkan. Apabila terdapat berita tular sejak semalam, sejak malam tadi sekitar jam 11 malam, saya menerima kiriman banyak teman-teman yang menyatakan bahawa konsesi dan hak mengurus Menara Kuala Lumpur yang menjadi kebanggaan warga kota yang merupakan dimiliki oleh syarikat Telekom Malaysia melalui anak syarikatnya itu Menara KL, kabarnya telah dijual kepada sebuah syarikat yang syarikat sebut pun bukanlah sebuah syarikat yang kukuh. Jadi kabarnya berpuluh-puluh juta ringgit melibatkan wang yang diragui. Jadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah boleh masuk, boleh tengok dan siasatlah tentang suasana ini, kerana kabarnya pada tahun 2019 keuntungan bersih yang dicatat oleh Menara Kuala Lumpur melalui konsesi dan hak mengurus Menara KL sebanyak 20 juta. Pada tahun 2018 ia mencatatkan keuntungan bersih sebanyak 25 juta. Itu sebelum PKP. Tapi oleh kerana perniagaan mengurus Menara KL ini membawa keuntungan yang begitu tinggi, ia juga membawa keuntungan kepada syarikat Telekom Malaysia, saudara. Namun begitu, apabila Menara KL ini diberi hak pengurusan ataupun dijual pada orang lain, artinya keuntungan itu tidak lagi pada Telekom. Dan saya melihat ada sesuatu yang tak kena. Kerana pada 31 Oktober 2022, saudara, selepas Parlimen dibubarkan, itu saya rasakan macam mana boleh berlaku begitu. Sebaik saja Parlimen dibubarkan pada 31 Oktober baru ni, saudara, 10 juta saham yang dimiliki oleh Telekom Malaysia Berhad dalam Menara Kuala Lumpur telah pun berpindah tangan secara senyap kepada sebuah syarikat. Saya tahu nama syarikat itu, tapi tak baik saya nak sebut kerana ini boleh mendedahkan saya pada masalah undang-undang. Saya makan SSM mendapati bahawa syarikat tersebut merupakan sebuah syarikat yang bermasalah dan hampir dinyah senaraikan dari SSM kerana gagal membuat perisytiharan dan pemfailan mengikut jadual. Jadi artinya puluhan juta ringgit keuntungan bersih yang pada asalnya dinikmati oleh Telekom Malaysia Berhad melalui Menara KL itu telah diserahkan kepada beberapa insan terpilih dari syarikat tersebut. Puluhan juta ringgit ini pada asalnya dinikmati oleh rakyat melalui pemilikan saham Telekom. Jadi persoalannya bagaimana perkara ini boleh berlaku? Kabarnya ada tangan-tangan gaib di anjung kuasa ketika itu yang mempunyai angkara, katanya. Saya harap agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dapat segera menilai ataupun meninjau apakah ada salah laku terhadap penjualan saham-saham yang melibatkan syarikat ataupun Menara Kuala Lumpur ini. Cuma saya agak terkejut juga. Tiba-tiba saja mantan Menteri Komunikasi Tan Sri Anwar Musa, dia buat kenyataan. Tiba-tiba dia tampil menjelaskan, katanya kementerian tidak terlibat dalam keputusan Telekom Malaysia Berhad menjual anak syarikat yang menguruskan Menara Kuala Lumpur. Tiba-tiba saja dia membuat kenyataan tersebut. Saudara, jadi katanya perjanjian itu melibatkan syarikat yang tersenarai awam, bukan kerajaan. Tiada kaitan dengan Menteri Komunikasi. Saya tak tahulah kenapa tiba-tiba dia buat kenyataan begitu. Jadi isu jualan saham Menara KL ini, Menteri Komunikasi yang baru memandang serius dan beliau mahu siasatan dilakukan. Iaitu menurut Dato' Saudara Fahmi Fadzil selaku Menteri Komunikasi dan Digital, isu penjualan saham Telekom Malaysia ini dalam Menara KL ini satu benda yang serius. Dan pihaknya sedang memantau isu tersebut dan bersedia untuk memberi kerjasama sepenuhnya sekiranya pihak berkuasa melakukan sebarang siasatan. Saudara, dalam keadaan begini, saya melihat masih lagi satu demi satu terdedah. Apakah kita ni tak berhenti-henti dengan skandal? Tak tahulah. Jadi saya harap agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah segeralah memantau dan menyiasat tentang apakah adanya salah laku dalam penjualan sekitar 10 juta saham. Tinggi saya, banyak tu saya, bukan sikit. Dan apakah ada orang-orang kepentingan yang mendapat labanya, supaya rakyat tidak hanya sekadar melihat. Saudara, dalam waktu yang sama, ini satu lagi, saya melihat tulisan
Datuk Dr. Fuad Zakasi selaku Speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Beliau menyenaraikan beberapa soalan yang perlu dijawab oleh mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, kerana katanya ada melibatkan keluarganya. Apakah benar ahli keluarganya memiliki saham yang agak besar dalam sebuah syarikat yang melobi kontrak besar saja 1.5 bilion. Besar. Kenapa diluluskan projek mega sebut secara tergesa-gesa? Katanya bahawa menurut kata Dr. Fuad Zakasi, projek sebut diluluskan sewaktu negara mengalami perintah darurat. Aduhai. Saya katakan banyak benda yang kena disiasat, dan saya harap yang amat berhormat Perdana Menteri kenalah tegas dan tidak berusaha untuk melindungi sesiapa pun, sebagaimana janji yang berhormat untuk tidak melindungi sesiapa saja yang menyalahi undang-undang. Datuk Fuad berkata syarikat sebut iaitu di bursa telah pun membuat pengumuman di bursa mereka sudah dapat surat anugerah ataupun letter of award projek-projek National Integrated Information System di Jabatan Immigration bernilai 1.16 bilion. Saat itu katanya Tan Sri Muhyiddin adalah menjadi Menteri Dalam Negeri. Ini yang saya katakan tak habis-habis, saudara. Dalam keadaan banyaklah saya nampak tulisan begitu, saya fikir eloklah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah menyiasat. Tak boleh kita diamkan. Saya tak boleh nak bagi laporan satu persatu apa yang ditulis, kerana itu kita mesti bersikap adil kepada siapa saja.